Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Andalusia Laguna Merbuk di atas jemputan yang telah diberikan kepada saya, dan tidak dilupakan juga kepada penganjur bersama Poliklinik Walid di atas kerjasama yang diberikan kepada pihak masjid. Yang diraikan lagi dimuliakan para asatizah, alim ulama, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah dan tenaga-tenaga pengajar yang ada dalam majlis ilmu pada hari ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, yang saya sayangi dan saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan berimpun semua hari ini, pakat-pakat sama-sama dirahmati oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Yang saya yakin ada di kalangan kita wali-wali Allah. Jadi dalam perhimpunan hari ini, kita mohon pada Allah. Yang pertama kita kata, Ya Allah, tolong ampun semua dosa kami yang lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Amin. Ya Allah, tolong terima semua amalan kami, terutamanya amalan kami di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Ya Allah, tolong matikan kami semua dalam mati yang baik. Amin. Yang keempat, Ya Allah, tolong tulis senarai nama kami semua ni masuk dalam senarai nama ahli syurga. Amin. Dan bebas daripada neraka. Amin. Dan yang kelima, minta Ya Allah tolong tulis nama kami semua ni sebagai orang yang dijemput lagi dan lagi ke tanah haram Mekah dan Madinah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau sihat?
Alhamdulillah. Saya sihat punya pasal minta tolong boleh kah? Tuan-tuan mai duduk dekat sikit boleh tak? Jauh kan? Mai duduk tang ni tak apa. Mai. Jangan lengat kamera lah. Tu lah. Sian ni ni kan. Apalah kat awal-awal ni lagi yang potong lah. Mana tak kena kan. Terima kasih. Baik. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya ni pun masih duk belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Tajuk yang diberikan pada saya hari ini, saya pun tak tahu lah mai kat mana tajuk ni. Kalau hati sudah suka. Nak kata kena pilihan raya pun dah habis. Nak kata bulan Safar ni kotlah maulid Nabi ke apa, tak ada juga. Jadi dia bagi tajuk umum. Dia kata kalau hati sudah suka. Saya suruh dia tanya, ni nak cerita apa ni? Dia kata, Ustaz cerita lah pasal merisik, meminang, menikah, kahwin, ada anak. Saya kata, saya pun baru menikah seorang. Macam mana nak cerita? Nikah pun baru 11 tahun, cerita apa? Anak sulung pun baru umur 9 tahun, cerita apa? Susah. Jadi, memandangkan banyak kekurangan daripada pihak saya, maka kita ceritalah ikut yang ada dalam kitab saja. Tak ada pengalaman. Dia tak boleh lah kalau macam ustaz-ustaz macam Ustaz Badli Shah, boleh tu kadi kan, boleh cerita macam-macam. Apa nama Syekh Faisal, orang pengalaman, boleh cerita macam-macam. Saya tak ada apa. Jadi hari ni saya bercadang nak cerita kat tuan-tuan apa yang ada dalam kitab, apa yang ada dalam sirah Nabi saja. Tang tu je kita ambil pengajaran. Mau kata nak cerita pengalaman rumah tangga orang apa, tak ada tak reti. Jadi straight forward saja. Okey. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya kepada ahli qaryah Masjid Andalusia. Niatkan juga kepada semua yang hadir hari ini, sama ada secara alam nyata ni ataupun alam maya ni pun sama. Kita doa juga pada semua berkat Al-Fatihah dan duduk majlis ilmu ni. Andai ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan penyakit. Andai ada di kalangan kita yang berhutang, Allah mudah melangsakan hutang. Andai ada di kalangan kita yang dalam dilema, Allah bagi dia temu jalan keluar dia. Andai ada di kalangan kita yang bujang, Allah bagi dia jodoh soleh solehah. Andai ada di kalangan kita yang menikah, Allah bagi dia ada anak. Andai ada yang ada anak, anak-anak semua jadi anak-anak yang soleh solehah. Andai kita berada pada usia yang lanjut, semoga Allah mematikan kita semua dalam mati yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang saya kasih sekalian. Suatu hari Nabi duduk kat bawah pokok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk termenung di bawah pokok. Ada satu kata bawah teduhan, ada satu kata duduk. Nabi duduk saja. Jadi mustahil lah Nabi duduk tengah panah rembang lagu tu. Mana Nabi duduk mesti bawah teduhan lah. Nabi duduk. Nabi termenung. Duduk kau pandang jauh lagu tu lah. Nabi duduk saat tu. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar mai. Sayyidina Abu Bakar duduk cari Nabi. Maknanya dia tahu nak mai tu kira mai ke Nabi mencari. Makna bukan kata lintas. Nabi dah duduk, bukan. Kira memang cari-cari, Nabi tang tu. Pi cari Nabi. Macam semua orang tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelaran ni dia tak boleh dapat, melainkan dia kena ada perangai hak pelik daripada orang lain. Apa perangai dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah, beliau boleh menangis dengan sebab tengok Nabi menangis tanpa perlu tahu sebab apa menangis. Ini luar biasa. Beliau boleh gelak dengan hanya tengok Nabi gelak tanpa perlu tahu gelak pasal apa. Tu Sayyidina Abu Bakar punyalah membenarkan Nabi As-Siddiq. Kita semua orang tahulah perangai Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar main tengok, Nabi datang ni, main duk cari-cari. Datang tu Mai tengok Nabi duduk macam duduk Nabi duduk, mungkin berzikir, mungkin berfikir. Semua tu bagus, tak salah. Dia pun beliau pun duduk sebelah Nabi, termenung juga macam Nabi termenung. Kemah hak tak sat cari Nabi, tapi sebab tengok Nabi tak tanya, Abu Bakar, apa masalah? Nabi tak tanya lagu tu. Tak ada, duduk sebelah Nabi penuh. Enggak. Punya sejati. Duduk sat, seorang lagi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Umar. Beliau gelaran Sayyidina Umar banyak juga. Antara gelarannya Al-Faruq. Al-Faruq ni mendapat gelaran sebab beliau sangat konkret. Dia punya ni kira tegah. Betul, salah. Tu jenis Sayyidina Umar. Beliau ni pun cari dua-dua orang. Cari Nabi, cari Sayyidina Abu Bakar. Kira hak mana jumpa salah seorang, tahu-tahu dua-dua ada di tempat yang sama. Double A plus lah. Dua-dua orang ada. Duk. Dia duk cari mereka. Maksudnya macam dalam keadaan macam mana dia tahu jenis lagu tu. Dah duk. Mai tengok duduk. Kotlah kalau dua duk menyembang. Dak dia duduk. Dia pun duduk sebelah. Menung sekali, tiga-tiga termenung duduk tu. Main dengan Sayyidina Umar ni macam aku nak selesai masalah ni. Dia tanya, pasal apa dua-dua tahun ni macam tu lah maksud dia tanya. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tanyalah dia, hang ni main pasal apa? Ada apa masalah? Saya bagi tahu kat tuan-tuan, dialog yang saya bagi kat tuan-tuan, saya menyesuaikan dengan bahasa kita. Boleh faham tak?
Mereka tak pasal lah nak main cakap macam kita kan. Duk main tanya ni hang ni pasal apa. Tak ada lah buat lagu tu. Kalau dia kata hang ni pasal apa, sekali Saidina Abu Bakar kata hang belah mana, Changlun ke mana. Tak ada, dia tak kata tu. Saya bagi dialog kena dengan kita. Saya kena habaq dulu. Sebab dulu tak habaq. Ada setengah sahabat-sahabat kita yang duduk daripada jauh ni lah. Yang ni. Duduk kata, pandai mereka, takkan Nabi kata lagu tu. Memanglah. Takkanlah Nabi duduk cakap bagus punya 786 punya bahasa. Saya mai bukan nak tunjuk saya pandai. Saya mai nak kena bagi tuan-tuan jadi cerdik lebih daripada saya. Itu tujuannya. Itu selalu orang tersalah dalam mengajak. Orang mai mengajak sebahagiannya, wa'ayazubillah, kita minta Allah jauh kita. Setengah orang dia mai pasal dia nak tunjuk dia pandai. Hak ni menyimpang daripada jalan sunnah Nabi. Saya mai tujuan bagi tuan-tuan pandai daripada saya. Jadi bahasa saya mesti kena laras bahasa sama macam tuan-tuan. Jadi saya nak berlaku dialog. Dia bertanya, hang mai ada apa? Dia kata sebab aku duk cari hampa ni. Baiklah, pasal apa? Pasal apa? Apa pasal? Saidina Umar abang kata, saya mai nak mengadu. Mengadu sebab apa? Mai mengadu sebab di rumah isteri saya beletiak kepada saya. Kita pun boleh fahamlah. Jangan katakan kita. Minta maaf lah, minta maaf. Jangan katakan kita. Kita ni mai masjid, semayang, lajak-lajak pun kira nak lama tak mana pergi minum, lagi balik lah. Sebab apa? Sebab kalau saya kawan dengan Tok Imam, saya kawan dengan Tok Bilal, saya boleh abang, Tok Imam, Tok Bilal, minta diri dulu. Tapi duduk dengan Nabi macam mana nak cakap lagu tu? Macam kita duduk dengan raja. Macam kita duduk dengan raja. Kita duduk dengan apa-apa maisuri punya majlis. Kita duduk, tuan-tuan duduk dengan Tuanku Sultan punya majlis. Lagi Tuanku Sultan tak bangun, berani bangun. Jangan. Kita pun duduk, duduk main mengeliat lagu tu. Tu kita dengan Tuanku Sultan. Hak ni dengan Rasulullah. Yang duduk dengan Rasulullah tu bukan orang macam kita. Ini sahabat. Orang yang cukup muliakan Nabi. Macam mana mereka nak belah lagi Nabi tak belah? Lagi Nabi tak kata ni hamba beransok lagi Nabi tak kata lagu tu, macam mana nak bangun? Jadi, faham tak? Dan duduk dengan Nabi tak pernahnya jemu. Macam mana nak balik? Jadi, saya yakin pasti akan ada juga bunyi lah kan, di rumah masing-masing. Jadi antara orang yang menghadapi situasi begitu, Saidina Umar. Jadi Saidina Umar kata, saya main ni pasal kat rumah saya duk kena beletiak. Saya jadi main ni kerana nak mengadu kat hamba. Apa nasihat hamba? Saidina Abu Bakar kata, lah, aku pun sama macam hang. Aku tak siap main cari Nabi. Pasal kat rumah aku pun kena beletiak. Aku main nak jumpa Nabi, nak mengadu. Nak tanya Nabi apa penyelesaian dia. Nabi pula tengok mereka dua, Nabi renyeh. Nabi kata, aku pula duduk tang ni pasal anak hampa dua. Anak Saidina Abu Bakar, Siti Aisyah. Anak Saidina Umar, Siti Hafsah, dua-dua bini Nabi. Nabi kata, saya duduk tang ni pasal anak hampa dua beletiak kat aku. Aku main termenung seorang-seorang tang ni. Kesimpulan, tiga-tiga kena beletiak, tiga-tiga termenung duduk beletiak. Siapa nak rumah tangga dia bahagia, dia kena beletiak dulu. Ini rumah tangga sunnah Nabi. Semua tiga-tiga. Dia tak ada penyelesaian, tiga-tiga duduklah tiga-tiga tang situ. Main dengan orang perempuan ni, hang Rasulullah tak Rasulullah. Time aku nak tojai hang, aku tojai sopa juga. Jadi sebenarnya cerita lagu ni cerita apa sebenarnya? Kalau main dengan Rasulullah pun kena beletiak.
Tu imam Laguna tak usah bincang lah. Hak ni kena sembuh. Main dengan Rasulullah pun kena beletiak. Tuan-tuan, kalau pila ni Masjid Nabawi, atas maqam Nabi tu buh ayat Quran tu, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharulah. Hai orang yang beriman, hamba jangan duk tinggi suara pergi kat Nabi ikut dan. Tu hadis ke ayat Quran? Ayat Quran. Kalau ayat Quran maknanya Rasulullah habaq ke Allah yang habaq? Allah habaq. Maknanya Nabi ni Allah bagi undang-undang dah. Hamba jangan duk tinggi suara tak ketahuan dengan Nabi. Sebab itu para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, bukan macam kita. Bila kita baca hadis para sahabat berdialog dengan Nabi macam tadi, mereka bukan jerit macam kita. Mereka semua suara pelan. Bercakap tu kadang-kadang sampai macam berbisik. Sebab arahan Allah, jangan tinggi suara dengan Nabi. Tapi main dengan isteri ayat tu macam tak laku. Tak, bukan. Dengar ayat elok tu. Sebab patutnya Nabi kan amar ma'ruf nahi mungkar, betul? Kalau ayat tu laku, mesti Nabi kata, hamba jangan duk tinggi suara kat aku, hamba bini aku. Allah abang kat aku jangan tinggi suara. Betul tak betul? Tapi demi Allah, sekalipun kita tak biasa dengar Nabi kata lagu tu dekat isteri Nabi, dalam keadaan bukan saja tinggi suara, depa tarik muka, depa buat trojai-trojai dekat Nabi, depa boikot Nabi. Betul tak betul? Betul. Wallahi, sekalipun kita semua tak pernah dengar Nabi menggunakan dalil ayat Quran untuk tembak isteri dia dalam keadaan macam tu, tak pernah sekali. Paling teruk bila Nabi terasa hati dengan isteri Nabi, paling teruk ini Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Siti Aisyah bagi tahu kat kita, dia kata apa? Nabi paling teruk kira bila marah kat kami, Nabi akan tinggal kami sebulan, Nabi tak mai kat kami. Nabi tanya khabar, Nabi tak balik rumah. Tu paling teruk. Kalau hak tu paling teruk, takkanlah ancaman pula Nabi bagi kat mereka. Hamba jangan duk tinggi suara dengan aku, hamba boikot dengan aku. Hamba tahu ayat Quran kata apa. Tak pernah kita dengar lagu tu. Jadi timbul pelik kat kita. Lah ni keluarga ni apa dia sebenarnya? Keluarga ni apa dia sebenarnya? Kalau ayat Al-Quran pun Nabi tak bagi kat bini dia, ni keluarga ni apa dia sebenarnya? Kalaulah Nabi ni, para sahabat ni dengan Nabi ni, tuan-tuan biasa dengar kan? Saya yakin orang Kedah ni, tuan-tuan mesti biasa dengar ayat hadis Nabi yang menceritakan, antara contohnya lah, ni contoh saja. Contoh betul lah, contoh betul. Tapi bukan inilah yang sesuai sepatutnya. Tapi ini saya bagi contoh saja. Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah biasa cerita pasal para sahabat kepada orang musyrikin Mekah. Perangai sahabat ni macam mana? Apa contoh dia? Tidaklah Nabi tu bila bercakap di depan sahabat, melainkan semuanya akan tunduk gerun nak tengok muka Nabi. Kalau tuan-tuan baca hadis Syama'il pasal kesempurnaan Nabi, semua yang riwayat hadis, muka Nabi, kening Nabi, bibir Nabi, hidung Nabi, gigi Nabi, telinga Nabi, uban Nabi, semuanya budak-budak. Mana ada hadis daripada Sayyidina Abu Bakar, muka Nabi macam mana? Sayyidina Umar, muka Nabi macam mana? Sayyidina Osman, muka Nabi macam mana? Yang ada Sayyidina Ali, pasal dia kecil. Mana ada apa nama Sayyidina Hamzah, Sayyidina apa nama Abdullah, bapa kepada Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abbas. Mana ada orang-orang tua-tua meriwayatkan muka Nabi macam mana? Pasal apa? Nak tenung muka Nabi pun seriau. Bukan pasal Nabi cengih.
Tapi Nabi punya izzah lah macam kita dengan Habib lah. Cuba malah Habib mai. Kita syok nak tengok dia. Tapi bila dia nak tengok kita, kita pun serayau nak tengok dia. Bukan dia cengih. Dia izzah. Bayangkan para sahabat yang perang Badar, perang Uhud. Tengok muka Nabi pun serayau. Bini Nabi boleh jegiu. Bini Nabi boleh buat tarik muka lagu tu. Soalan dia, keluarga ni cerita apa sebenarnya? Macam mana? Jadi saya cuba saja hurai hak mana saya boleh. Bukan kata saya orang bagus. Lastu bi khairikum. Saya ni bukan orang yang paling bagus. Tidak. Hanya baca saja. Baca saja. Pantun orang tua tulis, anak ayam turun 8, mati sekok tinggal 7. Duduk berdoa kepada Tuhan supaya terang jalan bersuluh. Anak ayam turun 5, mati sekok tinggal 4. Kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Jadi cerita dia hidup, kalau keluarga ke, kasih sayang ke, semua kena mai melalui jalan agama. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuk agama Islam semuanya. Jangan sekerat-sekerat, jangan sikit-sikit. Semua masuk dalam agama Islam. Seolah-olah habaq dekat kita, Islam ni sempurna. Dia peristiwa Hajjatul Wada', Nabi baca ayat Al-Quran yang turun dengan mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sempurna agama kamu. Selesai. Hajjatul Wada', Nabi buat Hajjatul Wada'. Ketika itu yang ikut Nabi adalah seramai 100,000 orang para sahabat. Ini maknanya siapa mutawif kat sini, tak payah belagak lah nak potong Nabi. Nabi mutawif paling legend lah. Kita mutawif, mutawif berapa orang bawa? 1 bas, 10 orang, 20 orang. Nabi bawa 100,000 orang. Memang tak boleh lawan lah. Hajjatul Wada', sahabat dan sahabiah yang mai buat haji 100,000 orang. Hari itu adalah pada 9 hari bulan Zulhijjah di padang Arafah. Nabi habaq kat 100,000 orang. Hari ini sempurna ajaran Islam. Sayyidina Salman Al-Farisi biasa warning dekat kita, saya siap. Salman Al-Farisi ni yang mana satu? Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi. Nak habaq kata terror tak terror dia, dia boleh bagi cadangan dan Nabi setuju cadangan dia. Maknanya cadangan dia dengan wahyu ngam. Apa dia? Suruh gali parit untuk peperangan Khandaq. Sebab tu kalau tuan-tuan main naik bas ke kereta ke, tuan-tuan parking dekat masjid atas bukit ni, lebih kurang macam atas tu lah, tuan-tuan duduk tang ni, atas tu ada masjid dia. Dia tulis Masjid Khandaq, masjid peperangan Khandaq. Dia tulis depan belah kiri dia ada satu masjid comel, sebab dekat situ dikenali dengan Masjid 7. Masjid Sayyidina Salman Al-Farisi. Berdepan dengan dia Masjid Sayyidina Abu Bakar. Saya tunjuk tuan-tuan betul-betul posisi dia, saya tunjuk, insya-Allah tepat untuk tuan-tuan. Tuan-tuan berdiri tengah-tengah, tuan-tuan tengok Masjid Khandaq, tuan-tuan menghadap Masjid Khandaq, belakang Jalan Raya Simpang 4. Tuan-tuan menghadap dia, ni Masjid Khandaq. Masjid ni baru. Zaman Tok Wan kita pi tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000, masjid tu tak ada lagi. Tuan-tuan pi je, dia panggil Masjid 7. Ada 7 masjid berselerak tang situ. Masjid Khandaq dibuat untuk orang semayang tang situ. Adapun 7 masjid yang lain pun dibuka untuk orang semayang.
Cuma sekarang tengah renovate berapa sikit-sikit. Jadi kalau tuan-tuan duduk tengah-tengah, tuan-tuan tengok Masjid Khandaq, dia tulis Masjid Khandaq, belah kiri atas bukit, nama dia Masjid Fatah. Masjid Al-Fatah. Masjid pembukaan. Pasal apa? Atas tu Nabi baca doa kunut. Kiblat dia menghadap belah tu. Kiblat dia macam ni. Kalau tuan-tuan berdiri lagu ni, kiblat dia sana. So tuan-tuan duduk atas masjid tu lah Nabi baca doa kunut nazilah. Yang Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, ya qahar, ya jabbar, ya muntaqib, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, perang Khandaq, ahzab, ihzimhum wansurna alaih. Atas tu Masjid Fatah. Bawah Masjid Fatah, Masjid Salman Al-Farisi. Dia tokeh dia. Dialah yang bagi cadangan gali Khandaq tu, Salman Al-Farisi. Kita nak baca kata-kata dia lah ni. Dia duduk tang tu, atas bukit. Dia duduk tang tu. Dekat tempat kita berdiri tengah-tengah, ada dua masjid sebelah-sebelah. Satu, kalau tuan-tuan pila, mereka tengah buat baru. Mereka beranak buang, mereka korek bagi dalam, mereka nak buat masjid. Masjid siapa? Masjid Saidina Abu Bakar. Belah kanan, Masjid Saidina Umar. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. Belakang Masjid Saidina Umar, Masjid Siti Fatimah. Sebab perang Khandaq, orang perempuan semua berkemah tang tu. Sebab tolong jahit baju, tolong rawat, tolong masak, duduk tang tu. Atas bukit sana, Masjid Saidina Ali. Berapa dah? 6. Satu lagi, 2 pendapat. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, satu lagi Masjid Qiblatain. Ada 2 riwayat. Mana-mana boleh pakai. Jadi 7. Settle. Jadi siapa Salman Al-Farisi? Saidina Salman Al-Farisi itu, masjid dia duduk ada tang bawah tu, dialah orang yang bagi cadangan. Kalau kami di Parsi, kalau perang besar lagu ni, kami gali parit. Nabi kata cantik, kita pakai style hang. Tu yang gali parit tu. Tu jadi ada perang Khandaq. Tu nak cerita lain time lah, insya-Allah. Ada rezeki kita cerita. Salman Al-Farisi biasa bagi kita warning siap-siap. Dia kata apa? Kalau ada orang mai tanya hamba, Nabi hampa cerita semua benda ke? Habaq kat semua orang. Nabi kami cerita semua benda kat kami. Sampaikan masuk toilet nak berak lagu mana pun Nabi kami ajak. Tu punya nak habaq terus terang kata Islam sempurna, semua benda ada serba-serbi. Baik. Bila jadi lagu tu, maka termasuklah dalam cerita ni apa dia? Berkaitan dengan apa nama bab suka, bab menikah, bab kahwin dan sebagainya. Terbang pipik di pagi hari, hinggap di pohon mencari bunga, rajinkan diri kita mengaji, hati tenang hidup bahagia. Hinggap di pohon mencari bunga, indah bunga berseri warna. Al-Quran jangan sekadar dibaca, tunaikan juga perintah darinya. Ini apa yang saya cerita kat tuan-tuan semuanya insya-Allah ada dalam Quran. Quran ni luar biasa. Semua cerita ada dalam dia. Tuan-tuan nak cerita orang menikah, tuan-tuan nak cerita penyelesaian kalau menikah jadi ni lagu mana, kalau dah nak berpisah jadi lagu mana, semua ada dalam. Tak cukup lagu tu, Allah habaq pula. Jelas ayat dia dalam surah Tahrim. Allah habaq, aku bagi contoh ke hampa perempuan yang tak berapa baik, suami dia baik. Perempuan yang baik, suami dia tak baik. Dan aku bagi juga perempuan yang luar biasa tak akan berlaku dalam seumur hidup manusia, iaitu Siti Maryam. Sebab tu dalam Quran, semua nama perempuan tak ada dalam Quran. Kecuali seorang aja, nama Siti Maryam. Ulama timbang tara. Pasal apa nama Siti Maryam seorang saja ada? Ratu Balqis tak ada, Zulaikha tak ada, isteri Nabi Ibrahim Siti Sarah, Siti Hajar tak ada, isteri Nabi Musa Siti Safura dengan adik dia tak ada. Siapa lagi?
Siti Aisyah, Siti Asyah, Fir'aun punya wife, tak ada. Siti Aisyah dengan Siti Hafsah dalam surah At-Talaq dengan At-Tahrim tu cerita mereka, tak ada nama. Tak sebut nama. Hak sebut seorang ya, Maryam. Nama surah ada, dalam surah pun ada nama. Ada ulama timbang tara, jawapannya senang saja. Orang perempuan dalam watak yang lain ni semua boleh wujud. Dalam ni pun mungkin ada. Tapi Siti Maryam seorang saja. Seumur hidup manusia tak akan ada orang macam ni dah. Itu cerita dah. Itu contoh. Baik. Jadi saya teringat pula bila nak cerita kat tuan-tuan semua benda ada dalam Quran. Arwah Tuanku Datuk Arundin, dia biasa cerita kat kami. Dia kata dia duduk kat rumah, kawan-kawan dia mai ziarah dia, termasuklah yang bukan Islam pun mai ziarah dia. Hak yang bukan Islam ni tanya dekat dia. Dia kata, Harun, you selalu kata dalam you punya Quran ada semua benda. Betul ke? Datuk Arundin kata, dia betul. Ada semua benda. Kawan dia ni kata dia, kalau macam tu, nama saya ada ke? Bertanya Datuk Arundin. Datuk Arundin kata, you punya nama apa? Kawan dia kata, nama saya Yau. Datuk Arundin kata, ada? Maliki Yau. Ada, janji jawab dulu. Ada tak? Ada. Selesai. Makna kena tak kena tu cerita lain. Datuk Arundin kata, kawan tu terkejut. Nama saya pun ada? Ada. Nama pun ada. Jadi disebabkan dalam Quran ni ada semua benda, maka marilah kita bincang serba sedikit apa yang ada. Okey, saya tanya dulu tuan-tuan. Tuan-tuan kat sini biasanya mengaji sampai pukul berapa? Baik, insya' aku no. Lepas tu berhenti. Nampak macam tak setuju mah dah. Kuliah perdana lebih sikit. Okey, kita try tengok sampai takat tuan-tuan mengantuk kita balik. Mengantuk awal sikit. Senang kita balik awal. Baik. Tajuk yang bagi kat saya, tadi saya recap sikit dulu yang awal dah, tengok. Permulaan starting saya cerita tentang asam garam Nabi dengan para sahabat. Ini legend ni. Ni kira tak ada orang dalam dunia boleh tin ni bah. Memang tak ada. Saya bagi terus yang paling tinggi. Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. 3 orang. Yang ni memang tak ada orang dalam dunia boleh tin ni bah. Nak tin tang mana? Jangan ambil Rasulullah, jangan ambil Sayyidina Abu Bakar, ambil Sayyidina Umar yang orang kata orang nombor 2 lah. Dia berjalan aja, setan lari. Ni level apa? Dia berjalan. Hadis Nabi kan? Betul kan? Hadis Nabi. Nabi kata apa? Tidaklah ada lorong padanya ada syaitan, melainkan kalau Sayyidina Umar lalu, setan di lorong tu akan belah dan lorong tu tak akan dilalu dah lagi oleh syaitan. Tu bukan kata dia lalu setan belah. Nabi tambah lagi. Hak lain pun tak lalu dah jalan tu. Maknanya apa? Bukan kata dia tu depa takut, bayang-bayang dia pun depa takut. Hak tu Umar. Hak tu nombor 2. Belum Abu Bakar. Belum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kategori macam tu pun bini dia tak takut dengan dia. Bini dia tak entang langsung. Jadi kalau bini ataupun isteri mereka yang mulia ini tidaklah gerun dengan mereka, apatah lagi kita pada malam ni. Terus ada buat muka cengeng tu lah. Misal memang tak guna lah. Jadi saya dah habaq lah kat tuan-tuan. Jadi kita kena sedar diri. Okey lah ni kita nak bincang satu tajuk. Hak geng-geng ni pun kira fed up lah. Itu istilah saya. Janganlah pula saya ada orang kata bila Nabi fed up dengan keluarga ni, hampa ni kacau lah. Bagilah orang guna istilah tempatan, betul?
Kira depa pun kira isu ni kira macam fed up mah, memang macam tak apa, biar-biar nak buat macam mana. Orang perempuan lagu depa lah, Allah merahmati mereka. Macam tu lah. Dia tak ada marah, tak ada kacau, tak ada bising, tak ada apa. Okey, boleh. Bila saya dah habaq lagu tu, saya mai pula dengan bagi tahu kata, saya jauh sekali lah daripada nak bincang tu. Ni macam mana? Azan ke tak? Ceramah tu. Sambung saja. Okey, khair. Minta maaf tuan-tuan. Duduk kat Selangor. Selangor biasanya dia berhenti di azan. Itu tanya dulu. Titah tuanku kata, Aisyah masuk, berhenti, azan dulu. Lepas tu lagi sambung ceramah. Itu saya tanya tuan-tuan. Sini tak ceramah tu, betul? Okey. Lepas tu, saya beritahu kat tuan-tuan, saya tak ada apa yang tuan-tuan boleh ambil daripada saya memandangkan adanya legend-legend lain hidup yang ada ni. Ni yang mana dah kahwin 20 tahun, 30 tahun. Saya ni umpama pepatah Melayu kata apa? Seperti busut di tepi bukit. Orang tua-tua ni semua bukit lah. Pengalaman mereka menggunung. Saya ni busut dia. No, bukit. Busut dia. Sang tu. Apa? Jadi kita ambil pengajaran daripada cerita mereka. Lebih selamat keadaan kita insya-Allah. Sebelum tu, titik Zat, berhenti nang tu. Tarik Zat satu nota kecil ya, nak abang-abang. Beruntung kita hari ni, tadi kita semua dapat semayang jenazah. Nabi kata, siapa semayang jenazah bagi dia satu qirat. Siapa semayang jenazah dan turut jenazah pergi kubur, bagi dia 2 qirat. Para sahabat tak pernah dengar perkataan qirat. Sebab qirat adalah istilah. Macam kita lah dulu tak pernah dengar OMG ni binatang apa. OMG, kita ni binatang apa? Orang duk cakap ni OMG, tak pernah dengar. Tapi lah ni tahulah OMG tu apa dia. Kak Haji masih tak tahu juga lagi. Tahu dah lah kan? Tahu lah. Dulu kita, apa dia OMG ni? Kita tak tahu. Istilah. So Nabi bila kata, bagi siapa-siapa yang semayang jenazah, bagi dia 1 qirat. Siapa yang semayang jenazah, ikut jenazah pergi ke kubur, 2 qirat. Sahabat tanya, qirat ni binatang apa? Maka Nabi kata, qirat ialah 1 qirat bersamaan dengan sebesar bukit Uhud. Hari ni Allah bagi semua semayang tadi dapat pahala sebesar bukit Uhud. Tak mula kuliah lagi. Pahala bukit Uhud simpan dah dekat dalam syurga. Selesai. Oh tuan-tuan, bukit Uhud besar. Panjang dia 7 km. Gunung Jerai kalah Panjang dia saja 7 km. Tinggi tu saya kira. Besar. Rezeki kita pun tak tahu. Hak rezeki dia pula. Mungkin selama ni orang semayang lebih kurang biasa saja. Hari ni ada ceramah, ramai-ramai semayang. Kita pun mana nak tahu dia nak meninggal. Dia pun tak tahu ramai orang nak main kuliah. Tahu-tahu semua semayang jenazah. Mesti ada amalan-amalan yang Allah sayang dekat dia. Semoga Allah pun bagi tuan-tuan pun orang semayang jenazah kita pun ramai juga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah lah mati kita elok. Khair. Baik, sambung. Jadi, kita mula macam ni. Keluarga adalah satu ibadah yang terlama dan terpanjang sekali dalam hidup. Tidak ada ibadah yang paling panjang boleh mengatasi ibadah berkeluarga. Bermula daripada saat kita memayis sampai kita dapat kira pahala. Sebab sebelum kita menikah, kita anak, kita dah ada pahala berkeluarga. Besar kita menikah, kita pula buat keluarga baru. Maknanya ibadah berkeluarga adalah ibadah yang panjang dan paling lama sekali atas muka bumi. Tu. Jadi kalau dia ibadah paling lama, ibadah paling panjang, maka tunjuk ajarnya sudah pasti dalam Quran dan sunnah Nabi banyak. Sebab itu Nabi tak ragu-ragu nak habaq kat semua orang. Apa dia? Sebaik-baik kamu, Nabi kata, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia. Aku orang paling baik dengan keluarga aku. Sebab itu saya bersyukur saya jumpa dengan seorang qadi di negeri tuan-tuan, negeri Kedah. Qadi Kulim. Berapa tahun dah? 6 tahun, 7 tahun sudah, 8 tahun sudah. Dia bagi saya satu ilmu
Hari ni saya kongsi balik dekat tuan-tuan. Beliau kata lagu ni kepada siapa yang baru nak mula keluarga bagus, yang mana macam kita dah mula keluarga pun boleh ambil fikir. Apa dia? Ustaz kata, kepada semua orang yang nak bina keluarga, cuba berfikir. Ambil satu umur kita menikah. Saya ambil umur saya sudahlah, tak bagi orang lain lah. Ambil umur Rasulullah pun sedap tak? Sedap tak? Tapi tak apalah, ambil umur saya lah, senang lah. Sebab saya duduk hidup, tak tahu nak mati bila. Jadi bolehlah bagi contoh lama sikit. Doa, kok lah panjang. Bolehlah esok lusa mati, tapi seriau juga. Tapi contohnya macam ni. Katalah seorang itu menikah. Saya menikahi isteri saya, umur saya 27 tahun. Isteri saya 24 tahun. Kami menikah. Lah ni umur saya 40 tahun. Katalah Allah bagi rezeki meninggal dunia umur 80, tak maulah tua sangat. Saya lagi duk buat nyanyuk apa, tak mau. Tapi tak mau jugalah, nyanyuk pun tak mau juga. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Satu riwayat tafsir sebut thumma radadnahu asfala safilin, adalah orang manusia ni dia akan jadi nyanyuk lah, jadi ni. Illal lazi, kecuali amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Orang yang ada 4 ni dekat dia: beriman, beramal soleh, pesan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Ada satu lagi ulama sebut, tak mau bagi nyanyuk. 4 benda ni terangkum dalam satu benda, iaitu Al-Quran. Pasal itu kena hafal Quran, kena ada ayat-ayat dan surah Quran yang hafal. Sebab itu ulama menasihatkan kita semua malam Jumaat kena baca Yasin, hari Jumaat baca Kahfi, setiap pagi baca Waqiah, setiap waktu-waktu selang baca Al-Mulk. Pasal apa? Bukan suruh mengaji tu sangat, nak suruh hafal. Kurang-kurang tak jadi nyanyuk. Bukan duk kira bid'ah tak bid'ah. Dia bukan tajuk tu lagi dah. Dia tajuk amalan supaya boleh hafal. Man takarrara tahaqqaqa. Siapa mulang dia ingat. Saya yakin tuan-tuan tak pernah masuk kelas hafal surah Yasin. Tapi kalau saya baca lah ni, tuan-tuan boleh sambung. Pasal Allah bisa tegal biasa. Betul tak betul? Yang ni lah matlamat para ulama. Dia bukan duk kira nak kira bid'ah tak bid'ah. Dia nak suruh dalam hati tu ada Quran, secara sengaja atau tak sengaja. Jadi patah balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya umur 27 tahun. Saya menikah isteri saya umur 24 tahun. Katalah rezeki Allah umur saya panjang, 80 tahun saya meninggal, umur saya 80. Maknanya apa? Maknanya saya duduk dengan mak bapak saya 27 tahun. Tapi saya duduk dengan isteri saya dalam satu rumah yang sama 53 tahun. Maknanya kita duduk dengan orang rumah kita lebih lama daripada kita duduk dengan mak bapak kita. Dak ni jangan bincang tanggungjawab. Jangan tanggungjawab, tak masuk tajuk tu lagi. Jangan serabut. Ni masalah juga semua orang ni. Disebabkan semua ilmu di hujung jari, dia nak belajar semua benda dalam satu masa. Jangan. Belajar berperingkat-peringkat dulu. Tajuk lah ni waktu. Kan kita abang menikah, berkeluarga adalah ibadah yang panjang, betul? So tajuk kita waktu. Nak tunjuk kat tuan-tuan satu bahagian waktu
duduk dengan orang saja, orang yang dikasihi oleh kita, iaitu mak bapak kita, disebabkan kita menikah dengan isteri kita, kita keluar daripada duduk dengan mak bapak kita, kita duduk satu rumah yang lain. Yang ni antara nasihat ulama, antara yang bagus untuk membina keluarga. Kita duduk dengan mak bapak kita, bukan kita lah, saya 27 tahun. Mau kalau meninggal dunia 80 tahun umur, saya duduk dengan isteri saya 53 tahun. Tu beza 27 tahun, 53 tahun, kepala 5. Katalah 27 tahun, 29 tahun, tak nampaklah beza sangat. Ini 27 tahun, 53 tahun. Pasal itu memilih pasangan hidup sangat penting. Dia bukan cerita keling lagu tu suka menikah. Oi. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Rasanya jaranglah kot kita dengar nama ni, no. Minta maaf, no. Minta maaf. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah adalah orang yang kelima namanya disebut oleh Nabi daripada 10 orang yang dijanjikan syurga. Dalam bahasa Arab panggil Mubashiri Nabil Jannah. 10 orang yang Nabi, suatu hari Nabi duduk bagi kuliah, Nabi duduk, tiba-tiba Nabi terus habaq. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Faham tak? Nabi habaq. Lepas tu Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, last kali Abdul Rahman bin Auf fil jannah. So Nabi habaq direct 10 orang. Sahabat semua dengar. Wih, belum apa-apa lagi Nabi duk hidup, tahu dah dalam syurga. Maknanya apa? Set-set ni, setan ni kira memang bukan saing ni bah. Set-set ni kira setan ni mampu hang lah aku tu lah. Nabi tak mati, Nabi duk hidup. Nabi boleh habaq dah depa-depa 10 orang ni duduk dalam syurga. Saya petik seorang hak nombor 5. Hak nombor 5, jangan kira nombor 1, jangan kira nombor 2, jangan kira nombor 3, jangan kira nombor 4. Ambil nombor 5 saja. Tuan-tuan kena tahu ranking dia tu. Hak nombor 5 ni namanya Talhah bin Ubaidillah. Isteri dia biasa syair. Maafkan saya tak tulis syair Arab tu. Kalau baca yang Arab, bagi siapa yang lazat Arab, dia baca Arab menangis. Syair Arab, isteri Sayyidina Ubaidillah, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah tulis pasal suami dia. Memang tuan-tuan air mata, lazat, bukan menangis sedih, lazat. Dia kata apa? Aku tadah tangan, ni saya terjemah lah, no. Aku tadah tangan minta doa, Tuhan kurniakan aku orang yang boleh jaga aku, jaga agama aku dan sayang aku tanpa batas. Allah mengurniakan aku Talhah bin Ubaidillah, 10 orang yang dijanjikan jannah. Dia tulis lagu tu dalam syair dia. Tidaklah dia itu, yarhamkallah, tidaklah dia itu melainkan bila aku memandang wajahnya, dia pasti akan senyum kepada aku. Tidaklah dia akan tidur terlebih dahulu, melainkan dia memastikan aku dan anak-anak tidur. Wih, lazat tuan-tuan. Tidaklah di depannya ada hidangan, melainkan suapan yang pertama dia suap dalam mulut aku dulu. Ui tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan ni pun nak teriak sedih, sayu. Ni geng 10 orang masuk syurga tuan-tuan. Puak-puak ni tengok musyrikin Mekah tu pegang pedang, lagi ramai, lagi digenggam pedang lagu tu. Kita lipas pun lari. Tahu-tahu buat cengih kita lah. Sebab tu saya memang bab keluarga ni bila baca cerita, jangan kata Rasulullah ni out meta, habis cerita. Sahabat ni, dia punya lazat dia, oi. Lepas tu, dia kata apa? Dia sentiasa, hujung dia last sekali,
dia sentiasa memuji aku. Tak, bukan, sebelum tu. Dan tidaklah dia berhenti daripada semayang. Maksud semayang kat sini, semayang dan berdoa. Tidaklah dia berhenti daripada semayang, melainkan dia akan berdoa terlebih dahulu kepada aku. Dan tidaklah dia itu melainkan akan sentiasa memuji aku secara sembunyi ataupun secara terang. Dahsyat tuan-tuan. Bila baca dalam Melayu ni, saya cerita tuan-tuan, rima tak sama. Hak baca Arab tu, Allah, semua hujung ta marbutah ayat belakang. Baca tu saya tayak baca. Macam lazat tu sahabat Nabi ni. Macam mana mereka boleh buat? Zaman mereka ni, nak jumpa kedai kopi susah. Yang boleh selfie betul. Taman mainan mana nak ada. Bunga lagi telah. Tapi mereka boleh buat tu. Pasal apa? Sebab hati mereka sayang kat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Sebab segala hadis yang saya baca kat tuan-tuan, mereka jauh lebih alim hadis tu daripada kita. Dan mereka terjemah dalam hidup mereka. Luar biasa. Sebab tu keluarga mereka cukup jaga. Mereka sayang keluarga mereka. Sayang keluarga mereka. Suatu hari, sejam lah. Macam mana? Tadi saya bagi salam. Assalamualaikum lagu tu. 9 suku. Ini lagi 5 minit. Lagu mana? Hampa semua sejak menang ni kira esok tak kerja kah? Kalau mana? Lagu mana ni? Kalau nak landing mana ni? Kemah bapak ni mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ayahna dan bunda yang saya kasih sekalian, minta izin saya recap sikit. Saya umur 27 mendirikan rumah tangga. Sekiranya dipanjangkan umur 80 meninggal, maka saya duduk dengan mak bapak saya 27 tahun. Saya duduk dengan isteri saya dalam rumah yang kami bina tu 53 tahun. Isteri saya lagi telah. Dia duduk dengan mak bapak dia 24 tahun. Dia akan duduk di rumah tu dengan saya selepas saya mati. Katalah umur dia 80 pula, dia pula meninggal. Berapa tahun? 56 tahun. Kalau 11 tahun cemui, lagi 45 tahun nak lalu lagu mana? Jangan. Sebab itu nasihat saya kepada semua hak muda-muda yang baru nak menikah apa semua, jangan takut nak menikah. Sebab ilmu ni ilmu yang boleh dihitung. Dia bukan ilmu mukjizat, ilmu yang kita tak boleh ikut kepala otak. Yang ni ilmu yang boleh dihitung. Sebab itu Nabi ajak kita. Nabi kata, kalau nak pilih orang lelaki, kakak, nak pilih orang lelaki macam ayah-ayah semua yang mana legend yang hidup ni, ada 2 saja. Dia punya ciri-ciri dia senang ya, 2 ya. Nabi kata apa? Idza ja'akum, apabila mai kepada kamu, man tardawna dinahu wa khuluquhu, siapa yang mai kat kamu itu diredai agamanya dan akhlak dia, orang lelaki macam ni, maka kahwin dengan dia. Siapa yang diredai agama dan akhlak dia, 2 ni je orang lelaki, 2 ni. Sebab apa? Sebab rupa paras orang lelaki jangan risau. Dia menikah dengan orang yang betul, dia jadi elok. Tuan-tuan bukan kenal saya masa saya The Don. Tuan-tuan kenal saya masa saya Ustaz Don, nikah dah. Orang perelok saya dah.
Tuan-tuan kenal saya dulu orang tengok jemuan ya. Pakaian tak senonoh apa. Tuan-tuan mai tengok ni pun terletak ridak pun ada orang tolong pilih elok mai kena dengan warna baju. Orang lelaki jangan takut. Kita menikah dengan orang betul, dia akan perelok kita. Tapi benda yang depa tak boleh perbetul tuan-tuan. Dua benda yang tuan-tuan kena perbetul diri sendiri. Iaitu kena ada agama, kena ada akhlak. Hak ni kalau baru menikah baru nak berbetul, kirain salam. Kirain salam. Susah. Bukan tak boleh, susah. Sebab nasihat ni Nabi bagi kat orang perempuan. Nabi kata apa? Mak bapak mertua ni, mak bapak yang nak terima menantu lelaki ni, Nabi kata, "Idza ja'akum," bila mai kat kamu semua, "man tardawna dinahu wa khuluquhu," yang diredai agama dengan akhlak dia, menikahkan depa cepat-cepat. Kalau tidak, akan berlaku fitnah nanti. Poin dia, saya nak sikit je. Apa dia? Orang lelaki, orang perempuan kalau nak sebelum nak menikah, make sure dua ni betul dulu. Ada satu cerita rakyat lah. Perempuan ni dah banyak kali orang masuk minang dia. Masuk tak jadi. Pasal apa? Pak dia nak orang yang boleh jadi imam. Pak dia nak orang yang boleh jadi imam. Bila jadi imam, bacaan kena kemah lah. Takkan jadi imam baca tajwid selera, lagu tak ada. Jadi dia berkenan dekat satu lelaki ni berkenan dekat dia. Selepas dah ramai dah tolak, jadi dia habaq kat lelaki ni, tolonglah bapa ai suka kalau orang boleh jadi imam dan boleh buat lagu. Dia kata, yang tu you jangan risau, serah kat ai, bagi tempoh. Belah pi belajar dengan member dia. Dia pergi cari member dia yang mana boleh taranum, belajar. Member ajak lah. Hang buat lagu ni nahwan, ni jaharkah. Kalau hang bagi tinggi sikit, dia tak jadi jaharkah, dia jadi jarakah. Nahwan lah apa, ajak apa-apa. Dia pun boleh lagu sikit, dia pun tarik boleh bunyi sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik lah. Ya. Hari yang ditentukan, ready. Bukan masuk minang lagi. Pi nak jumpa lu. Pak dia kata ni, panggil dia, mai ya. Mai duduk menyembang apa azan. Kawan ni dah ready dah. Jadi dia tak tunjuk. Dia tunggu Pak Long tu kata. Tapi dia dah tahu dah Pak Long ni mesti tolak dia punya. GoPro dia habaq dah. Kita bah. Ni eloklah kalau jadi imam. Dia kata, cik nak saya imam kah? Dia hang. Saya cubalah. Dalam hati mampu hang. Kira hang akan pilih aku lah. Pam, dia nak jadi imam. Allahu Akbar. Bom, dah belajar. Okey, tak baca. Bismillah. Tune yang dia mau tu keluar tune tu. Dia jadi imam ni pun kacau ke. Saya pun kadang-kadang kena ke. Kita nak tarik suara tak bunyi macam kita mau. Lepas tu berselera lah. Dia buat jadi. Dia mau. Keluar baca. Rakaat pertama Fatihah, kuliah, rukuk, sujud, naik balik rukuk, sujud. Rakaat kedua Fatihah, qul wallah, rukuk, sujud. Habis innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kali ni tengok GoPro tu. GoPro tu macam terkejut lah sebab dia tak abang. Dia belajar. Dia renyah. Kali belakang Pak Mertua pun macam, dia ni baca doa, amin. Kali belakang dia tanya, Pak Cik okey kah? Dia kata, tak tahu nak kata lah. Dia kata, tak, saya memang suara saya lagu tu. Tak, Pak Cik tu kata, bukan, masalahnya ni zuhur. Dia mengaji ilmu lagu, dia tak mengaji ilmu fiqh. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi
Untuk menikah orang perempuan. Ni saya kena back sikit. Tapi saya baca dululah. Saya ni old school sikit. Saya suka benda-benda lama-lama ni. Antara syair pantun orang tua-tua lama-lama. Tuan-tuan dah 9.20 ni. Tak apa kah? Mereka ni duk buat muka kemas sangat ni. Terus kah? 9.20 ni. Antara syair orang tua-tua yang didendangkan di dalam cerita Gurindam Jiwa, saya tak ada suara sedap, tak berhajatlah saya mendendangkannya, baca aja sedap lah. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak aku lupa, bagai rambut diikat mati. Ni kalau tanya ni, rasa ramai juga yang tak boleh nak syarah maksud-maksud dia ni. Antara maksud dia ni sikit saja. Ni yang saya reti, ilmu saya saja, bukan ilmu orang tua-tua. Ilmu orang tua-tua lagi dalam. Ni ilmu saya aja. Dia kata apa? Anak Cina memasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Pasal apa sebut Tanjung Jati pun tak tahu, kena syarah, dia kena ada syarah dia. Tapi tak mau yang tu, nak ambil yang bawah. Di dalam hati tidak ku lupa. Pasal apa dia kata lagu tu? Bagai rambut disimpul mati. Pasal apa rambut disimpul mati? Pasal apa? Pasal apa dia tak ambil tali? Pasal apa rambut? Sebab rambut kalau bersimpul, hang tak boleh buka balik dah. Hang cari tak jumpa, kepala punca dia tak jumpa. Tali boleh jumpa, besi boleh jumpa. Rambut ambil dua, simpul tarik, dia terikat lagu tu. Try buka tengok. Try tengok. Tu. Yang ketiga, batang selasih mainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih. Ni syok, ayat ni syok. Saya sayu baca ayat ni. Apa dia? Bercerai kasih, talak tiada. Habaq siap-siap. Bercerai kasih, boleh jadi ada hari kita bergaduh, kasih tu hilang. Tapi talak tiada. Bukan pasal nak berpisah. Apa janji dia? 1000 tahun kembali juga. Walaupun 1000 tahun kita bergaduh jauh, tapi kita tak berpisah, kita akan jumpa balik. Aku akan sayang kat hang balik. Ui, sedap tuan-tuan. Ni kalau sambung lagi sedap. Tapi takat tu cukup. Hak ujung dia tu, hak tu lah. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan pergi dahulu, tunggulah saya di pintu syurga. Itu lagu dia. Itu orang tua-tua punya syair. Dia bercerita dekat kita. Jadi nak dapat kehidupan lagu ni, orang perempuan kena ada 4 benda. Tadi lelaki 2, perempuan 4. Ni tak syarah lah, ni habaq saja. Syarah lain cerita. 4 benda kena ada kat perempuan. Saya anti hurai yang pertama saja. Kata Nabi, tungkahul mar'ah li 4. Kahwin orang perempuan kerana 4. Pertama, li jamaliha, kerana cantik dia. Yang kedua, li nasabiha, nasab keturunan dia. Yang ketiga, li maliha, harta dia. Yang keempat, li diniha, agama dia. Kemudian Nabi simpui hujung. Nabi habaq, kahwin dengan yang agama ni. Pasal apa? Taribat yadak. Hang senang sikit. Pasal apa senang? Pasal dia pandai nak jaga nombor 1, nombor 2, nombor 3. Baik. Tengok Ustaz saya. Sikit dia. Sorry, ibu. Sorry. Sikit saja. Saya dah habaq dah tadi. Lastu ka khairikum. Lastu bi khairikum. Saya ni bukan yang paling bagus. Tak. Baca saja. Apa dia? Pasal apa Nabi habaq menikah perempuan kerana cantik dia? Semua orang tahu cantik perempuan tu akan hilang. Cantik lelaki pun akan hilang. Dari siapa Nabi habaq menikah perempuan tu nombor 1, cantik dia. Bukanlah yang ni yang Nabi maksudkan. Ni faham sikit daripada ilmu ni lah yang ulama ajak. Kakak, ibu, kalau saya salah apa betul saya? Nabi biasa ditanya, siapakah isteri paling bagus? Apa jawab Nabi? Nabi tak jawab pun isteri yang paling bagus adalah isteri
yang semayang di tepi katil suami dia. Isteri yang paling bagus, isteri yang mangkit semayang malam. Isteri yang bagus, isteri yang khatam Quran. Isteri Nabi tak habaq tu semua. Isteri yang bagus, isteri yang anjurkan majlis, panggil orang mai semua. Tak. Nabi cakap simple dia. Isteri yang bagus, yang paling baik, Nabi kata, yang solehah, bila suami dia tengok dia tenang. Orang perempuan punya ibadah nombor satu muka dia. Tu. Sebab tu kita nak pukul mereka, kita tak boleh pukul kat muka. Sebab ibadah orang perempuan, yang orang perempuan nak kena buat kat orang lelaki, bila kita keling tengok dia, kita tenang. Tu. Hang semayang lah banyak macam mana pun, maafkan saya lah no, bagi ayah-ayah kadang-kadang dia tak mau benda tu. Dia nak hang ada waktu aku perlu. Sebab itulah ibadah orang perempuan. Sebab tu kadang-kadang kita risau dengan setengah-setengah gerakan. Sebab dia mai macam mana tak tahu. Bukan saya marah ibu-ibu, tak marah pun tak, bukanlah saya menghalang orang semayang, orang perempuan semayang, tak. Tapi ditanya kepada Nabi, orang perempuan yang paling solehah siapa dia? Isteri yang solehah. Al-mar'atu solehah, isteri yang solehah. Tanya clear. Nabi tak abang pun, yang macam ni, yang macam ni. Tak. Nabi kata, bila dilihat oleh suami dia, tenang. Clear. Simple lah. Dan saya pun kadang-kadang saya heran. Mungkin ilmu saya cetek, minta maaf. Kadang-kadang saya hairan dengan ilmu cetek saya. Hari ini orang mengajak formula nak membahagiakan suami macam-macam. Pinu buat ni, sedangkan dia punya ibadah dia senang. Suami tengok orang perempuan, isteri dia, tenang. Tu je. Walau tak payah bawa keluar duit, tak payah apa. Nak tengok isteri dia, dia tenang. Tu je. Sebab tu kadang-kadang bukan apa, saya rasa macam kadang-kadang ada setengah orang mungkin sebab dia buat bisnes ke apa, dia duduk jual ayat-ayat tu. Jadi semua orang pakat terpengaruh. Benda basic yang kita kena buat tu, kita tak buat. Jadi saya, macam mana saya mengajak ayah-ayah, abang-abang tadi, kita kena jaga akhlak kita. Okey, apa beza akhlak dengan adab? Akhlak, adab. Dua ni, apa beza? Adab, takdib, adab. Adab adalah terhasil daripada proses pendidikan. Contoh. My masjid, okey, tu sambil masjid lah. Tentera, polis. Kan beradab tu. Tegak, lurus, kawat, baju kemas. Tapi dalam masa yang sama, mungkin dia pandai baran. Dalam masa yang sama, mungkin dia pergi berzina. Tapi dia ada adab. Sebab dia adab terhasil daripada pendidikan. Akhlak terhasil daripada ibadah. Sebab tu hari ni orang kata, jangan sembang bab faham Quran sebelum bincang serapat mana kita dengan Tuhan. Jangan duk sembang kat orang, ni tafsir dia lagu ni. Hang dengan Tuhan rapat tak? Nampak? Hari ni berapa ramai budak-budak muda, abang-abang mau pakat nak syarah Quran ikut dan ya. Hang dengan Tuhan ngam ke? Kemah sangat sembang ni. Saya pun takut daripada tadi duk minta maaf. Seriau. Sebab saya tahu kita dengan Tuhan tak ngam tak mana. Betul Jadi orang lelaki ingat, kita nombor satu agama, kita kena jaga agama. Yang kedua akhlak. Akhlak tak boleh bentuk dengan pendidikan. Dia mesti terbentuk dengan ibadah.
Macam mana kita jaga semayang kita, tertib kita. Allahu Akbar. Tahiyat akhir, duduk betul-betul herat. Duduk tawarruk. Disiplin. Mazhab Imam Syafi'i buat elok-elok. Jangan campur aduk. Saat lagi yang tu nak buat ni, hak ni nak buat ni, sujud kaki tak mau ikut. Disiplin kita elok-elok. Duduk betul-betul. Tu akan bentuk akhlak kita. Yang ibu-ibu pula, ingat, ibadah orang perempuan, Nabi sebagai penghulu, Nabi ajak simple aja. Wanita solehah, bila suami dia tengok dia, suami dia tenang. Itu sahaja. Jaga yang tu. Jaga muka kita, jaga keterampilan. Yang terampilan ni, risau saya apa dia? Maaf. Risau saya apa dia? Ayah. Betul ya? Kalau ibu-ibu pakai lawa, soalan pertama yang ayah-ayah tanya apa dia? Nak pergi mana? Dia tak kata pun, duduk rumah no. Tak betul tak betul? Seolah-olah kira bila cantik tu kira nak keluar. Sinonim. Betul ya no? Dia bukan saya suruh kata, orang kata awak takkanlah nak goreng ikan pun namanya nak pakai mask. Tak, lelaki bukan macam tu. Orang lelaki yang cerdik dia tak kita lagu tu. Cuma hari ni nak abang situasi yang orang bentuk dalam keluarga. Asal orang perempuan comel suami dia mesti tanya, nak pergi mana seolah-olah sinonim. Kalau nak comel mesti nak keluar. Bukan bila comel tu duduk rumah no. Maka sama-sama lah kita apa betul, hak mana tak kena. Wallahu alam. Ibrahim pendek kata buka dadu 2 kali saja. Kalau buka 3 kena lepu. Jadi saya pun berhenti dekat ni lah. Hadza wa billahi taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Terima kasih semua. Ampun maaf daripada saya salah dan silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Semoga kita mengikut keluarga Rasulullah dan ahli keluarga baginda untuk suka bersama-sama duduk di rumah kita yang merupakan ibadah paling lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.